Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan yang jauh dan yang dekat. Dan kita dapat semayang fardu maghrib berjamaah. Ya, tapi rugilah. Rugi satu je sebab tadi lepas wirid tak semayang sunat. Duduk semua orang, busuk punya orang. Semayang sunat pemalas. Ya, jangan malas dengan sunat. Siapa semayang sunat qabliyah ba'diyah dia punya pahala seperti dunia dan isinya. Hadis sahih. Faham? Ya. Nanti kalau kita tak kompu amal soleh, nanti dalam kubur, nanti kadang-kadang akhirat, apa bekal kita nak bawa bertemu dengan Allah, tuan-tuan? Bersuluh. Semua sahabat Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dia kata Rasulullah, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, ya, Ali fil jannah. Mereka ni semayang sunat, ya. Semayang sunat ratusan rakaat. Tengok Sayyidina Osman, malam-malam menangis. Malam-malam menangis. Takut ke Allah. Ya, apa itu kena kompu amal soleh. Macam kita bulan Ramadan, tuan-tuan, bulan Ramadan, ya, datang awal. Bulan Ramadan, balik lambat. Bulan Ramadan, boleh tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan, boleh sembahyang sunat 20 rakaat, 23 rakaat, 11 rakaat. Apa bulan Syawal tak boleh dah. Ini aku nak kupas, aku nak terang lah sebab apa tak boleh. Faham, Baiklah, sebelum aku meneruskan tazkirah pada malam ni. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Ya? Tengok macam tak puas hati, macam nak marah dengan aku. Ya? Nama aku Nahad Afandi bin Ghazali. Bapa aku Tok Guru Almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Hasbullah. Bapa aku seorang pendakwah bebas yang garang, tegih dengan agama. Yang dia Tok Guru, pengasas pondok Madrasah Darul Atiq di Hulu Selangor. Aku tinggal di Hulu Selangor. Perjalanan datang sini dekat 5 jam. Tuan-tuan, 5 jam datang ni. Ya, tuan-tuan dekat ya. Tak sampai 5 kilo pun. Faham? Datang masjid pun lambat. Faham? Terhege-hege. Faham? Dekat je pun. Faham? Umur aku 48 tahun. 48 tahun. Anak ada 11 orang. Cucu ada 9 orang. Faham? Cucu lah. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq. Sekolah kami anak murid ada dekat 200 orang. Sekolah kami ni ada anak yatim. Ada anak luar nikah kami berdua daripada baby. Dah besar umur 12 tahun. Dah besar macam ni. Dah hafal Quran. Tuan-tuan, bukan macam kita. Apa kuliah kulhu. Kuliah kulhu. Itu potongan terbalik. Faham? Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon kat aku. Ada ibu tunggal. Ada banyak. Ada 6 orang. Umur 72. Faham? 72. Ada orang gila. Tempat aku ada orang gila. Aku bela orang gila. Dulu orang gila 12 orang. Dah meninggal dah banyak meninggal. Tinggal 6 orang gila. Tuan-tuan, sekolah kami ada orang gila. Walaupun dia gila, tapi dia semayang. Tapi semayang macam orang gila. Walaupun orang gila tak wajib semayang kat atas dia. Dia tolong sekolah, bersihkan madrasah. Dia basuh, dia sapu masjid. Dia bersihkan sekolah budak-budak ni. Orang gila, tuan-tuan. Tapi orang gila tempat kami tak pakai seluar pendek. Tutup aurat, bersih, kami mandikan dia. Gigi pun kami gosok kan. Tu orang gila di tentang madrasah kami. Baiklah. Tu sedikit tentang aku. Aku belajar tak jauh mana. Aku belajar di Perak, Mahat Yayawiyah. Dan belajar di Selangor, di Madrasah Al-Ansar. Ustaz Almarhum Ustaz Zakaria Ansari. Dan di Pahang. Dan lama belajar dengan bapa aku Almarhum Ustaz Ghazali Beja Hasbullah. Baiklah, tazkirah pada malam ni dengan bertajuk dunia. Dunia. Sebab dunia lah manusia tak boleh datang masjid. Sebab dunia lah suami isteri bergaduh. Tok baru ni mana? Negeri mana? Bapak nak minta duit, nak beli top up, tumbuknya anak kan. Bodohnya bapak, faham? Bapak mana boleh minta duit anak, tak boleh. Faham? Anak boleh minta duit bapak sebab ada hak anak ke atas bapak. Kena faham. Belajar hukum fiqh dah, faham? Lepas itu kalau bab tentang pakaian, bab tentang makan minum, semua kena belajar. Lepas tu bila kita nak nikah ni, nak kahwin, kena belajar. Bukan main nikah. Faham? Bukan main nikah. Semayang, kena belajar semayang. Semayang. Kalau zaman Rasulullah, kita semayang tadi habis kaki tobik lah. Tahu tobik? Habis hilang tumit. Sebab semayang, kejap ada kaki belakang, ada kaki ke depan. Sahabat Nabi semayang tarik bagi pedang. Kita kalau tarik bagi pedang, confirm tak datang semayang jemaah. Faham? Tak tarik bagi pedang pun tak datang. Faham? Nampak tu. Baiklah, tentang tazkirah pada malam ni bertajuk tentang dunia. Dalam hadis Nabi kata, Nabi beritahu, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Tuan-tuan, kita buka dalam kitab bab tentang kitab tasawuf. Kita
duduk dekat dunia ni tak lama. Ibaratnya kata ulama seperti orang azan, daripada azan nak menunggu iqamah. Nak menunggu iqamah, iqamah nak menunggu solat. Sebab itu bila kita lahir dekat dunia, semasa kita duduk di alam arwah tu kita berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Itu yang bila kita lahir keluar kat dunia, orang azan tinggal kanan, orang iqamat tinggal kiri. Nampak? Bagi dengar kalam-kalam Allah. Ya, bagi dengar kalam-kalam Allah. Bila kita mati, orang semayang kan? Semayang, tak kira siapa lah. Kau tua, kau muda, kau sihat, kau sakit, mati orang semayang kan? Faham? Pasti orang semayang kan? Faham? Tak semayang orang kafir je. Faham? Kena semayang. Itu yang kata ulama tasawuf. Hidup kamu ni dekat dunia tak lama. Tak lama. Ibaratnya orang lepas azan, apabila menunggu dia nak solat. Sebab itu kita hidup dekat dunia tak lama. Tuan-tuan tengok kita semayang. Lepas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lepas habis azan, semayang sunat. Lepas tu daripada lepas azan, nak semayang fardu maghrib. Lama. Lama tak lama kan? Kejap kan? Macam itulah hidup kita kat dunia. Tak lama. Faham? Tak lama. Kejap kan? Faham? Ni kata ulama. Bila kamu tahu kamu hidup tak lama, kamu pun amal soleh. Nabi cakap apa? Bila umur kamu 40 tahun, 40 ke atas, ya, hati-hatilah dah dekat dengan mati. Ya. Kamu pun amal soleh. Siapa janggut dah beruban, rambut dah beruban, standby dah, tu dekat mati lah. Ya. Tak ada, janggut dah beruban, rambut dah beruban, bagi dye hitam tu, hitam. Bagi nampak muda, sedang mengorat. Wih. Mengorat. Tuan-tuan, ingatlah. Perempuan amal soleh. Perempuan amal soleh, tuan-tuan. Kita dekat dengan mati ni. Dekat dengan mati. Sebab itu Nabi beritahu hadis ni, ad-dunya mata'ul ghurur. Kalau kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat beramal, tempat kumpul amal soleh. Tuan-tuan, nanti bila kita dah masuk dalam kubur, orang tinggal kita. Tinggal kita. Bini kita yang tidur kita, setiap berapa tahun tidur kita, duduk kita, tinggal kita. Tinggal kita. Orang mumpat mati pun. Suami dah kahwin lain dah. Ya? Duduk dalam kubur seorang. Tuan-tuan ingat baring je dalam kubur. Baring saja. Lepas tu bila lapar malaikat hantar makanan je. Haus malaikat hantar air. Lepas tu nak top up, malaikat belikan top up je. Jangan jadi mangkuk. Faham? Dalam kubur ni, tempat yang menakutkan. Tempat yang mengerikan. Di antara jasad yang tak reput, jasad yang dijaga oleh tanah. Yang dijaga oleh ular, dijaga oleh cacing, oleh ulat-ulat. Dia tak usik pun, dia tak kacau pun. Siapa dia? Orang soleh mati dalam husnul khatimah. Tu baru ni, di Kedah kan. Khatib meninggal, wafat tengah baca khutbah. Nampak? Husnul khatimah. Tengah sebut kalam Allah. Mintalah doa. Mati tengah baca khutbah. Boleh? Baca khutbah pun tak boleh. Macam mana? Faham? Khatib baca khutbah, apa nak makan pisang? Bagi sebiji pun tahu. Faham? Khatib baca khutbah jangan makan pisang, tak boleh. Khatib baca khutbah tak boleh main telefon, tak boleh. Haram. Kena tahu kaedah tu. Kena belajar bab tentang solat Jumaat. Tentang bab batal Jumaat. Bab tentang syarat Jumaat. Syarat khutbah kena mengaji. Kena cari tok guru. Baiklah, tentang orang cinta dunia ni. Yang pertama, kata ulama, kata Rasulullah SAW pun, dan kata ulama-ulama mutabar, bila dia cinta dunia, hati dia lalai. Hati lalai ya? Lalai, tak ingat Allah, tak ingat mati, tak ingat Quran, tak ingat selawat ke atas Nabi, tak ingat tasbih, tak ingat tahmid, tak ingat berzikir. Hati lalai. Ni pada setiap tahun, Allah kita bagi kita 1 bulan, suruh kita puasa. Allah bagi 1 bulan, suruh kita mujahadah, tuan-tuan. Kadang orang bagi alasan, Ustaz, janganlah marah. Orang ni, dia bulan Ramadan dia datang, bulan lain tak datang. Ya, kena marah. Datang bulan Ramadan, bulan lain tak datang. Faham? Ni tak ada, bulan Ramadan penuh. Nampak meja penuh, banyak meja. Bulan Ramadan. Ni bulan Syawal tak ada orang balik. Mana ada orang. Faham? Ingatlah, faham? Lepas tu Nabi bagi tahu dah. Ya, An-Nar, tentang neraka ni, penduduk neraka ramai. Ramai penduduk neraka. 999 penduduk neraka. Seorang sahaja penduduk syurga. Penduduk syurga tak ramai, tuan-tuan. Sikit, 1. 1999 dalam neraka. Seorang dalam syurga. Ni hadis sahih.
Tuan-tuan, daripada Imam Bukhari. Ini bukan hadis palsu. Hadis sahih. Faham? Penduduk syurga tak ramai. Sikit sangat penduduk syurga. Tuan-tuan tengok senarai ya? Faham ya? Orang yang hatinya lalai cintakan dunia, ya, dia suka, dia kasih akan kemuliaan. Sama juga penceramah. Kalau macam aku ceramah, aku mencari kasih manusia. Aku mencari kasih pengikut. Aku mencari kasih dunia. Aku mencari kasih tu. Al-fulusi, al-mampusi. Ceramah kerana duit. Ceramah kerana orang duk bagi duit ni, dia ceramah. Ini dikatakan orang yang cintakan dunia, ustaz yang cintakan dunia, ulama yang cintakan dunia, habib yang cintakan dunia, tok guru yang cintakan dunia. Ulama ada dua. Dalam hadis daripada Imam Tirmizi ke Imam Bukhari, ulama ada dua. Satu ulama akhirat, satu ulama usuk. Usuk ni cakap Arab, itu ulama yang jahat. Faham? Ulama yang jahat ni salah satunya dia bercakap tetapi dia tak buat. Faham ya? Dia cuma bertopeng kan pakaian-pakaian orang baik, tetapi hatinya jahat, hatinya cinta dunia. Faham ya? Ini ulama usuk, tuan-tuan ya. Nah tu, jangan cinta kemuliaan. Tuan-tuan, kita ni mulia macam mana pun, orang panggil datuk, orang panggil Tan Sri, orang panggil ustaz, orang panggil habib, panggil tok penggolu, panggil ada pangkat. Orang panggil ada pangkat lah. Semasa kat dunia je. Nanti dia masuk dalam kubur, orang tak panggil dah. Hai datuk! Tak. Hai ustaz! Tak. Hai Pulan, anak si Pulan. Kalau aku mati, nahak anak kepada Asia. Sebentar lagi kami ni nak balik dah. Nanti malaikat munkar nakir datang. Kau jawab dengan baik. Jangan takut. Nampak? Panggil nama. Tak panggil datuk. Kalau kau datuk, kau ustaz. Orang tak panggil ustaz. Duduk dalam. Kita dengar lah tu. Anda dengar. Kita kata apa? Arsyadani rahimakumullah. Kita cakap. Dalam satu pendapat mengatakan, kita duduk tahiyat. Satu pendapat mengatakan, kaki kita berunjuk, kita duduk qiyam macam ni. Dalam hadis sahih. Faham ya? Tuan-tuan ingat duduk dalam tu? Buat apa? Tu cakap tu. Tengah tunggu malaikat munkar nakir. Itu satu pendapat yang mengatakan, bila malaikat munkar nakir datang, dia bagi tahu, ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah? Tanya. Kita semayang? Kita semayang untuk apa? Tuan-tuan semayang untuk apa? Semayang untuk apa? Semayang untuk apa? Untuk syurga? Salah. Semayang nak pahala? Salah. Faham? Semayang ni tanggungjawab sebagai seorang hamba. Ni semayang. Faham? Sod, lam alif ta. Salat. Sod sidik. Lam alif latifun kelembutan. Ta taqwa. Itu solat. Itu dia solat. Dia boleh menangis. Allah Akbar boleh menangis. Dia semayang. Dia ingat Allah. Semayang dia bercakap-cakap dengan Allah. Dia tak ada. Semayang Allah Akbar. Mulut sebab Allah. Dalam hati ingat dunia. Malah ni ada ceramah. Tak tahu ada makan, tak nak makan. Makan sedap kot. Semayang ingat dunia. Dalam hadis lain lagi menyebutkan mereka semayang dengan syaitan. Mereka semayang kerana nafsu. Faham ya? Semayang ni bakat nak buat. Tuan-tuan, banyak orang tak semayang. Kita tengok kenapa dunia ni tak tentu hala. Gempa bumi, perang, banjir, kemarau. Sebab apa? Sebab salah manusia sendiri. Sebab manusia ramai tak semayang. Faham? Ramai tak semayang. Anggota tubuh kita ni besar kecil 17. Ayat Fatihah 7 campur 17, 24. Itulah putaran bumi. Bila ramai orang tak semayang, bumi jalan tak betul. Ni buat solat. Itu yang sampai satu masa bila dunia kiamat, maka orang Islam tak ada dah. Yang tinggal orang kafir. Orang Islam tak ada dah. Yang tinggal Islam yang munafik. Ya. Tuan-tuan ingat zaman Nabi tak ada orang munafik. Zaman Nabi, semayang belakang Nabi, orang munafik. Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Sekarang ni kalau ada orang menipu, ya, menipu kita, menipu suami, menipu bini, menipu anak, menipu rakyat, menipu siapa, tak heran lah zaman Nabi pada orang munafik. Faham? Abdullah bin Ubay. Dia fitnah bini Nabi Siti Aisyah, dia kata bini Nabi ada skandal. Faham? Ada hubungan dengan sahabat lain. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay.
Tu bila dia nak mati, anak jumpa Rasulullah. Dia kata apa? Wahai baginda, bapa aku mati dah. Kata Rasulullah, kenapa? Aku nak minta izin dengan kau, bagilah jubah salah satu. Aku nak sarungkan bapa aku, nak kebumikan dia. Kata Rasulullah, pilih lah. Sahabat tak bagi. Faham? Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, dia minta Rasulullah, dia sendiri ambil. Satu pendapat mengatakan sahabat-sahabat tak bagi. Wallahualam pendapat mana satu yang sahih. Ni kisah Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang Abdullah bin Ubay. Surah Al-Munafikun pun ada cerita tentang Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Faham? Ingat tu, jangan kasih akan kemuliaan. Tuan-tuan saya duduk luar, masuk dalam. Jangan takut dengar ceramah aku, masuk dalam. Tak ada kena bayar pun. Kalau boleh lagi depan. Senang aku nak tanya kang. Yang kedua, orang yang cinta dunia, kasihkan dunia, kasih akan harta. Harta. Itulah kasihkan harta. Tabung, ada tabung. Satu tabung untuk masjid, satu tabung untuk sekolah aku. Aku tahu dua-dua tabung penuh. Kalau tak penuh, tu tanda orang sini kasihkan harta. Busuk punya orang. Faham? Faham ya? Tuan-tuan, orang yang rajin sedekah, orang yang dermawan, masuk syurga number 1. Baru orang masuk syurga. Yang baru yang kedua, iaitu ulama. Ketiga, barulah para syuhada. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pernah dengar cerita kan? Aku rasa aku pernah ceramah live di Facebook. Faham? Di YouTube. Kisah pada zaman Nabi Ibrahim. Seorang hamba Allah. Dan nak ambil nyawa dalam lepas subuh. Nak dengar cerita ni? Nak dengar? Nak je. Faham? Tapi ceramah duduk jauh-jauh. Faham? Duduk dekat-dekat. Faham? Ni zaman Nabi Ibrahim. Kalau zaman Nabi Ibrahim. Lepas tu kalau Nabi-Nabi ni. Dia banyak kaedah dalam solat. Tu tabung tu lalu masuk duit. Jangan tolak je. Faham? Lalu masuk duit. Kalau seorang RM5 dah banyak. Kalau seorang RM10 banyak lah. Faham? Beli rokok mahal boleh. Beli top up boleh. Faham? Sedekah tak boleh. Busuk punya orang. Faham? Ni kisah bersama Nabi Ibrahim. Nabi-Nabi ni suka semayang. Nabi-Nabi ni suka berzikir. Nabi-Nabi ni suka berkawan dengan malaikat maut. Nabi lah. Nabi Idris kawan malaikat maut. Nabi Ibrahim kawan malaikat maut. Nabi Aisyah, mak dia wafat, malaikat yang menguruskan jenazahnya Siti Maryam. Faham? Ni kisah Nabi Ibrahim. Tengah duduk berzikir, datang malaikat maut. Hai Nabi Ibrahim. Tadi lelaki balik tadi tu. Siapa tu? Tuan-tuan, contohlah kalau kita tuan-tuan tengah duduk sembang-sembang, isa rokok kat depan masjid. Malaikat maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi isa rokok yang kau minta rokok tu siapa? AJK masjid Kau kenal aku siapa tak? Tak kenal. Aku malaikat maut. Mampus Jumpa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kau siapa? Aku maut. Malaikat maut. Aku nak bagi tahu dengan kau. Tu lelaki tu, pemuda tadi tu, siapa? Itu adalah anak murid aku. Dan itu sahabat aku. Dia ahli ibadah. Kuat semayang. Aku nak cakap dengan kau. Esok pagi, aku nak ambil nyawa dia. Kata Nabi Ibrahim, Masya Allah. Esok pagi, pemuda ni nak nikah ni. Tuan-tuan, yang main ni malaikat maut. Malaikat maut ni kau datang, nak ambil nyawa, dia tak ada tangguh-tangguh. Tak ada tangguh-tangguh. Tak ada tangguh-tangguh. Ambil je. Faham? Ni malaikat maut. Itu yang orang mati aksiden. Mati tengah tidur. Mati tengah berak. Mati tengah isap rokok. Mati tengah tengok TV. Mati tengah beromen pun ada. Faham? Malaikat maut nak ambil nyawa, dia tak kira pun. Faham? Kau duduk lubang mana, dia akan jumpa kau. Ni malaikat maut. Di antara malaikat yang last kali mati, malaikat maut. Faham? Betul? Itu yang kata Nabi Ibrahim. Allahu Rabbi, besok pagi nak nikah dah pemuda ni. Macam mana ni? Adakah aku nak cakap dengan dia ataupun tidak? Kata Nabi Ibrahim, dia terlintas kat hati dia. Dia pun bagi tahu, ya Allah, kalau macam tu biarlah. Tak payah aku cakap dengan dia. Itu urusan Allah. Biarlah urusan tentang mati ni urusan Allah. Besok pagi lepas subuh, dah siang. Tengok ramai kat kampung, ramai orang. Bukannya orang datang ni menguruskan jenazah. Mereka makan keduri kahwin. Keduri Nabi Ibrahim terkejut. Terkejut Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kata nak dia ambil nyawa. Maut ni malaikat maut tipu aku.
Tu sampai tukar bulan, tukar tahun, sampai 70 tahun. Hampir 70 tahun, Nabi Ibrahim jumpa malaikat maut. Wahai malaikat maut, wahai malaikat Israel. Kau kata pemuda tu, 70 tahun yang lalu kau nak ambil nyawa dia. Kenapa panjang umur dia? Macam ni kisah dia, wahai Nabi Ibrahim AS. Memang aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lepas maya subuh, aku nak ambil nyawa pemuda tu. Pagi esoknya, lepas isyak, aku nak ambil. Pagi-pagi aku nak ambil. Pada waktu malam, sebelum dia semayang padu subuh, dia nak pergi masjid. Dia pergi masjid, nak pergi semayang lah. Ya, masuk zaman dulu lah, kisah dulu. Maksud dia nak pergi semayang, nak pergi solat. Ya. Pada dulu, zaman dulu tak ada masjid pun. Zaman Nabi Ibrahim. Faham ya? Nak pergi semayang, nak pergi ibadat. Dia nampak anak yatim, nampak orang susah. Dia sedekah 7 dirham. Bila dia sedekah 7 dirham, pagi besok aku nak ambil nyawa dia. Aku nak ambil. Bila aku nak ambil, kata Allah, wahai maut, jangan ambil nyawa pemuda itu. Panjangkan umurnya 70 tahun. Sebab dia sudah mengembirakan anak yatim. Sudah mengembirakan orang susah. Panjangkan umurnya 70 tahun. Nampak ni kelebihan orang sedekah. Faham? Ya? Rajin sedekah. Faham? Ya? Ini tak ada. Ya? Kudukut punya orang. Faham? Ya? Ni sedekah pada hari raya. Pada hari raya tengok niat. Kalau niat kita bagi duit tu supaya orang suka, supaya tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Faham? Aula sedekah pada hari raya pertama. Kena faham tau. Ya? Hari raya pertama kena pakai baju baru. Hari raya pertama kena menggembirakan orang. Hari raya pertama kena tahu. Kena bermaaf-maafan ni kadang jangan tunggu hari raya. Faham? Sama orang perempuan. Dengar ni orang perempuan belakang tabir. Oi. Minta maaf dengan suami jangan tunggu raya. Faham? Jadi minta maaf tunggu raya. Minta maaf tiap-tiap hari. Faham? Ya? Orang yang minta maaf ni dalam keampunan Allah. Faham? Tuan-tuan? Kisah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan jangan risau. 1 jam aku berhenti. Ya? Pembayaran 1 jam sahaja. Ya? Malam ni bayar berapa? 500. Boleh? Mampu ya, aku dukut punya orang. Faham ya? Aku tak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tak bagi, aku tak ambil. Ya, tak bagi, nak ambil apa? Faham ya? Elok bagi. Faham? Yang ketiga, kasih akan tentang kekayaan. Dalam ni semua nak jadi kaya. Nak kaya senang ya. Orang nak kaya ni kena selalu bersyukur. Macam tadi imam baca tadi sembahyang maghrib ni. Wasana jazi syakirin. Faham? Siapa bersyukur, Allah tambah dia. Faham? Macam aku sampai-sampai terus sujud syukur. Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih. Kau selamat aku dalam perjalanan. Boleh aku berceramah pada malam ni. Bacalah. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa taqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Entah. Tak ada sujud syukur. Dia nikah bini. Baru dapat bini sujud syukur tu. Allah. Dapat bini. Maknanya usul. Sujud syukur tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari sujud syukur ni. Tuan-tuan. Ya? Jangan kita kufur nikmat. Yang Nabi beritahu orang perempuan ni ramai dalam neraka. Bukan sebab dia kafir. Tak. Sebab orang perempuan ramai tak bersyukur. Tak bersyukur dah. Tengok dah dapat gelang belah kanan, nak gelang belah kiri. Abang nak gelang belah kiri. Kamu tak tahu ni. Dah dapat gelang belah kiri kanan, nak gelang kaki pula. Tu yang suami pening kepala botak cari duit. Botak. Ingat tu dalam hadis sebut, orang perempuan yang dia akan dipakaikan gelang-gelang api neraka Allah, cincin-cincin api neraka Allah. Hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi. Ya. Dan pakai rantai-rantai api neraka Allah, iaitu perempuan-perempuan yang mereka tidak mengeluarkan zakat emasnya. Yang kedua, mereka pakai barang kemas bukan untuk mengembirakan hati suaminya. Dia untuk menunjuk-nunjuk tabarruj, untuk dia bermegah-megah dengan perempuan-perempuan yang lain, dan untuk lelaki-lelaki yang haram ke atasnya. Faham ya? Itu kalau bini pakai barang kemas, tuan-tuan kena ingatkan. Ayang, pakai barang kemas, jangan menyinggung hati perempuan lain. Abang beli barang kemas untuk pakai untuk abang. Faham ayang? Apa? Cakap ke? Mampu ha, tuan-tuan. Dengan bini penakut, dia mesti minta nak kebong. Balik.
Balik! Balik suami. Ha. Jangan main orang perempuan ni belakang. Jangan main sebelah ni tuan. Ya? Aku pun balik. Ha. Tuan. Jangan buat-buat orang perempuan. Jangan buat-buat. Ha. Ya? Zaman Nabi pun memang perempuan dah menjari. Tuan buka dalam kitab Muhimmah. Daripada Syekh Daud Al-Fatani. Ulama Fatani yang mengaji di Aceh. Langsung mengaji di Mekah. Wafat di Taif. Mengaji di Mekah 40 tahun. Tuan. Wafat di Taif. Dia punya kubur sebelah Sayyidina Ibnu Abbas. Buka dalam kitab Muhimmah, dinukil daripada Rasulullah. Faham? Bab perempuan-perempuan bakaran-bakaran api neraka Allah. Perempuan yang menaruh mata-matanya dengan buah. Perempuan yang menaruhkan barang-barang kecantikan untuk mengelupaskan pipi-pipinya. Dah ada pada zaman Nabi ya. Zaman kita ketinggalan zaman. Faham? Mereka buat tu bukan untuk suaminya. Untuk orang lain daripada suaminya. Itulah perempuan yang bakaran-bakaran api neraka Allah. Ini Nabi beritahu. Faham? Ya? Tapi kalau buat untuk suami, bagus ya. Lepas tu kalau bini, minta duit dengan suami. Baby, panggil suami baby. Oh, tengah sayang baby ya. Marah panggil babi. Ya. Baby, ayang nak ni duit, beli barang soleh. Belikan. Jangan kedekut sangat. Ni tak ada. Beli sport rim boleh. Beli pancing boleh. Belajar kawan makan open table boleh. Ya. Bini minta duit, tak boleh nak bagi. Tapi kena belajar buat hukum fiqah. Isteri perempuan itu apabila sudah bernikah, suami itu wajib memberi makan kepada perempuan itu 1 hari 2 kali sahaja. Lebih hukumnya harus, bukan wajib. Dengar ni orang perempuan. Ya, harus sahaja. Tu bini kita macam dalam macam penyu, banyak makan. Ya. 2 kali sahaja. Baju wajib setahun 2 kali sahaja. Baju, tudung, spender, baju dalam semua setahun wajib 2 kali je. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kita beli baju bini, tengok hari raya berapa banyak. Jubah berapa helai. Ya, tudung siakap, tudung jenahak, tudung ikan keli berapa banyak. Tuan-tuan, nanti Allah tanya pada orang yang banyak harta, banyak pakaian, banyak duit, banyak bini, lambat masuk syurga. Lambat. Bini dah masuk syurga dengan anak, masuk lah. Bini tanya dengan suami, baby, kenapa lambat masuk ni? Ayang masuk dah. Mana tak lambat? Beli langsir hari raya tu tak selesai, hutang tak bayar ni. Ya. So, kalau kita banyak hutang, hidup tak tentram. Kalau kita banyak hutang, semayang tak tentram. Semayang ingat hutang. Allahu Akbar. Bayar kereta 400. Bayar sewa rumah 300. Bayar anak PIBG minta 70. Nanti bayar kutu 200. Bayar motor 100 setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baki RM10. Mampu ya. Nah, ini semayang. Bahaya banyak hutang. Jangan banyak hutang. Ya. Tuan-tuan. Tapi kalau hukum dalam bab tentang berhutang, kata ulama, ya, apabila orang berhutang dengan kamu, hendaklah kamu halalkanlah seboleh-bolehnya. Jangan halal cakap di jihar, di mulut kamu. Cakap dalam hati, aku halal hutang kau. Ya, cakap dalam hati. Kita tak tahu dia tak mampu bayar nanti, faham? Kalau dia tak bayar, nanti kat negeri akhirat, dia susah, kita pun susah. Susah macam mana? Kita jadi lambat nak masuk syurga. Ya? Tapi cakap dalam hati, yang cakap kat mulut. Dia pinjam 2,000. Apa halal? Halal. Memang tak bayar. Ya? Faham? Cakap dalam hati. Faham? Ya? Kasihat tentang kekayaan. Ya? Nak kaya senang ya. Nak kaya, rajin bersyukur. Nak kaya ni, tuan-tuan, kita ni hendaklah menjadi orang yang redha dan bersyukur. Redha? Apa ada redha? Ya? Redha. Bersyukur. Macam aku ceramah. Tuan-tuan bagi contoh, bagi aku 200. Aku kena redha. Bagi 500. Aku redha. Bagi 10. Aku redha. Ya, orang yang bersyukur lah. Pada orang bersyukur hidup tentram. Tentram hidup. Bila kita tak bersyukur, bila kita tidak redha, hidup tak tentram. Ya? Tak tentu hala. Ya? Tengoklah sahabat-sahabat. Tuan-tuan. Tengoklah Rasulullah. Rasulullah ni manusia paling kaya. Paling kaya kalau dia doa gunung Uhud tu jadi meh, jadi emas. Tapi dia tak nak. Tuan-tuan, ya. Rasulullah manusia hebat, tengok. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Mana nama Allah Muhammad? Ada? Biasanya tak ada Allah Muhammad? Tak ada. Tuan-tuan, soal mazhab apa ni? Kena ada nama Allah, kena ada nama Rasulullah. Tengok dalam semayang. Allah bagi salam kat Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nabi jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kena belajar buat solat ya. At-tahiyyatul mubarakatus. Ni mazhab apa? Mazhab apa? Mazhab apa? Rapper? Mazhab apa? K-pop? Mazhab apa? Scorpion? Mazhab apa? Jangan tengok aku tak puas hati, aku tanya ni Imam Malik. Apa itu kalau kita semayang, dalam hadis sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Kalau goyang macam ni, ini mazhab Imam Malik. Goyang. Dia Imam Malik Kalau angkat macam ni, Imam Asy-Syafi'i. Kena belajar solat 4 mazhab. Bila kita tengok orang semayang macam ni, kebetulan pula tengah-tengah semayang, ni dia punya serban jatuh, tutup tangan. Mampu ya. Goyang kat. Gelak budak ni. Kena ngaji tu. Bila kita mengaji, kita faham. Tak adalah. Ustaz ni. Wahabi ni. Mengaji nak faham tu. Orang dulu hebat-hebat. Orang dulu semua alim-alim. Tuan tengok. Dulu punya imam, semua orang ngaji pondok. Imam dulu, semua orang ngaji pondok. AJK Masjid, AJK Surau. Semua orang ngaji pondok. Ni masjid lama. Tuan-tuan. Untung tuan-tuan, masih ada lagi masjid wakaf. Tuan, etika. Tidur malam-malam seorang. Tidur sebab imam. Nanti dia angkat, duduk tengah-tengah laut tu. Dalam kitab sebut, tempat mihrab imam ni, jangan tidur. Tempat semayangnya jin Islam. Kalau berani, malam ni tidur. Tengok, dia letak tengah-tengah kubur. Mampus. Tambah ni masjid wakaf ni, jin Islam banyak ni. Aku semayang masjid ni, rasa aura dia best. Konok. Ni masjid wakaf. Ni masjid ada 2. Satu masjid wakaf, iaitu masjid taqwa. Kedua, masjid zirar. Masjid zirar ni, masjid yang dibina atas dasar bermegah-megah. Lampunya banyak, tiangnya banyak, masjidnya lawa. Orang tak ada. Orang nak ceramah, tak bagi. Tu masjid zirar. Jambannya banyak, tapi kunci. Nak berak pun susah. Jamban mana boleh kunci, jamban masjid tak ada kunci, jamban masjid. Faham? Masjid pun kalau tak ada beranda, maka haram kunci. Kalau ada beranda, harus kunci. Sebab orang musafir, dia nak semayang, dia nak i'tikaf. Tuan-tuan, kena ngaji, sebab tu nak jadi, nak menguruskan masjid, kena ada ilmu. Ain lam mim wa ilmu, ain alin, lam latifun kelemutan, mim ma'rifatullah, wa wara'. Tentang ilmu ni. Ilmu ada 3. Ada 2. Satu ilmu kasbi, satu ilmu laduni. Ni ilmu kasbi. Tahu ilmu kasbi? Ilmu kasbi ni dia dapat daripada gurunya. Dia dapat dia daripada kitab. Ni ilmu kasbi. Ilmu laduni langsung daripada Allah. Ni ilmu laduni. Tuan-tuan ni dapat ilmu laduni tengok gaya alim semua ni. Aku salah, tegur. Betul kan? Faham Sekarang akhir zaman dunia nak kiamat Ustaz mengajar buat kitab. Anak mari belajar selama Habis Habis. Lambat ustaz ni. Dunia kiamat. Betul Nabi cakap lah. Akhir zaman, ramai orang boleh berpidato. Ramai orang boleh berceramah, Nabi kata. Perut mereka buncit-buncit. Nabi cakap, perut mereka besar-besar. Tetapi mereka hanya pandai bercakap. Tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka ada. Nabi cakap benar. Tuan-tuan, tengok Syariah. Ramai orang pandai cakap. Tuan-tuan, orang dulu nak jadi ustaz mengaji belasan tahun. Orang sekarang dulu mengaji 2 tahun dah ceramah. Tuan-tuan dan perempuan, ana baru hijrah. Dulu ana jahat. Tuan-tuan jangan jadi jahat seperti ana. Tuan-tuan belajarlah. Bagi sebiji waktu. Mengaji tak ada. Mengaji mana? Dia mengaji mana? Tuan-tuan, mengaji mana? Tuan-tuan. Tuan-tuan, aku nak ceramah ni pun. Aku dah ceramah dekat luar. Aku dulu mengajar di sekolah. Ni madrasah Darul Atiq. Aku mengajar di madrasah. Mengajar ibu-ibu tunggal. Mengajar anak-anak yatim. Mengajar orang dewasa. Mengajar. Mengajar kitab Minhaj. Mengajar kitab Penawar Bergati. Mengajar kitab Tauhid. Mengajar kitab Fiqh. Mengajar kitab Tasawuf. Mengajar. Tak lama Tok Guru meninggal. Bila Tok Guru meninggal. Tok Guru ni bapak aku lah. Meninggal. Orang jemput aku ceramah. Ustaz, ceramah ganti tempat almarhum bapak Ustaz. Dia tak boleh.
Aku tak boleh ganti. Selagi aku tidak mendapat alamat keizinan daripada guru aku dan daripada bapa aku sendiri. 7 Jumaat berturut-turut. Dah 6 bulan, dah 3 bulan dia meninggal. 7 bulan turut-turut. 7 Jumaat turut-turut. Mimpi. Ya, kata almarhum, Naha, Abah izin dah kau nak berdakwah dekat luar. Tu aku ceramah, tuan-tuan. Dulu aku mengajar kat sekolah. Aku tak mau langgar adab. Tuan-tuan, masa dia ada dulu, aku jumpa dia. Abah, ini macam mana? Kau ajar je, kau mengajar je. Masa Abah ada, kau jumpa Abah. Masa Abah tak ada, nanti Allah permudahkan urusan kau. Tapi kau ingat, dengan Allah kau jangan jauh. Ini pasal Tok Guru, tuan-tuan. Ya. Tu dulu Tok Guru dulu garang. Ni orang yang pengasas ni masjid ni, orang ni garang. Tegas dengan agama. Ya. Tu orang Tok Guru dulu kalau belajar, ni. Depan ni semambuk ni. Tidur. Pam. Ya. Garang tu. Tok Guru aku semua garang. Lambat belajar. Kalau belajar duduk luar, kena halau. Balik! Duduk luar. Tengok. Orang tengok bola. Orang rapat. Busuk punya orang. Tok Guru lah. Faham ke aku? Faham? Tapi sendiri faham lah. Yang keempat. Orang cinta dunia, kasihkan dunia ni. Dia kasih akan pekerjaan. Tengok. Tengok. Orang boleh berlumba-lumba. Pergi kerja pagi-pagi. Dah jam dah. Nak cari dunia ni. Ni cari dunia. Untuk makan sepinggan. Berak 2-3 ketul. Nak beli rokok punya pasal. Bayar sewa rumah ni pasal. Berlumba-lumba. Sanggup jam. Orang tak sanggup jam untuk semayang subuh berjemaah di masjid. Pada bulan Ramadan, orang sanggup jam. Orang sanggup berlumba-lumba nak pergi masjid pada bulan Ramadan. Semayang subuh. Bulan lain tak ada. Bulan Syawal hilang. Sebab perut dia banyak masuk demam. Hilang. Tengok pada bulan Ramadan. Penuh masjid. Penuh. Sampai luar. Sallallahu alaihi wasallam alaih. Selawat. Lepas tu memang cuma. Pum. Terkejut Pak Imam. Mati Pak Imam. Lepas tu selawat. Belajar dalam selawat. Semayang tarawih ni. Lepas kenapa dia panggil tarawih? Faham? Lepas semayang sunat tarawih, orang selawat. Selawat ni tak ada dalam hadis. Faham? Kalau kita nak baca selawat pun boleh. Tak nak selawat pun boleh. Baca pun boleh. Faham? Ya? Kenapa ulama suruh selawat? Supaya kita rehat. Itu tujuan selawat. Faham? Ya? Tapi macam mana kalau kita baca selawat? Baguslah dapat pahala. Mana elok? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat kan? Satu lagi. RM1. Mana elok? Elok lah selawat. Sekali selawat, Allah bagi kita 10 rahmat. Kita selawat 10 kali, Allah bagi 100 rahmat. Kita selawat 100 kali, Allah bagi 1000 rahmat. Kita selawat 1000 kali, nanti kita punya bahu berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga. Itu tiap-tiap hari, jangan tak selawat. Faham? Aku dalam kereta tadi. Tidur. Betul? Kerja. Lepas itu dalam poket kena ada tasbih. Tasbih. Ada tasbih. Ada. Rokok ada. Rokok ada. Tasbih tak ada. Kena ada tasbih ni tuan-tuan. Apa hukum tasbih? Hukum tasbih asal hukum dia harus pada zaman Nabi mereka tak pakai tasbih. Pakai jari. Subhanallah. Tukar khalifah, tukar sahabat. Mereka buat tasbih daripada buah tamar untuk senang nak kira. Asal hukum dia harus. Bila kita ada tasbih, pula boleh ingat Allah. Jatuh sunat. Bila kita marah, sampai nak marah tak boleh kawal. Ulama tasawuf bagi tahu pula, jatuh wajib kamu sebut kalam Allah. Kena belajarlah bab tentang kalam-kalam Allah. Kena banyak zikir, tentang banyak selawat. Jangan risau. Dah 8.32 minit, pukul 9 aku berhenti. Tak tahu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan besok pagi tak datang suruh, datang masjid, datang mati. Tidur. Gelap Ada lampu ya. Lampu tak ada ke ya? Rumah tak lampu ah. Oi bodoh, dalam kubur ah. Malaikat kata kau dalam kubur ni, faham? Malaikat ni kalau dia panggil orang yang berdosa, orang yang melanggar perintah Allah, dia tak panggil baik-baik, tuan-tuan. Tuan baca dalam kitab kuning, kitab tua, bab tentang jenazah. Kitab Bahrul Mazi pun ada. Baca. Hai lelaki tua yang zalim. Hai lelaki tua yang bodoh. Hai lelaki tua yang banyak dosa. Kau sekarang di alam barzah. Tu malaikat bagi tahu, panggil tu kan. Kita cakap, oh lelaki tua, sabar ya, jangan takut. Tak ada macam tu. Malaikat bukan nangkir, mata dia kebiru-biruan.
Dia pegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Dalam hadis sebut, kalau dia pukul gunung Uhud, runtuh gunung Uhud. Dalam hadis pula menyebutkan di antara gunung yang berada dalam syurga Allah adalah gunung Uhud. Tuan-tuan. Gunung Kinabalu tak ada. Batu Cape tak ada. Tapi dalam syurga, bila kita masuk dalam syurga, kita minta apa dengan Allah? Allah bagi. Ya Allah, aku duk bela arnab masa kat dunia aku teringin arnab aku adalah arnabku, ya Allah. Allah jadikan arnab terus. Nak kucing, ada Allah bagi. Ya Allah, teringin handphone. Hantu handphone lah katakan, tapi dalam syurga pun ingat handphone. Minta apa Allah bagi. Allah ni penyayang, pengasih. Tuan-tuan tengok sendiri. Kita ni tuan-tuan, kita pergi mana, Allah sentiasa ada kat kita. Allah sentiasa melihat kita, tuan-tuan. Kita pergi mana lah. Kita ni ada bodyguard. Malaikat tu bodyguard. Dia ikut kita, dia follow. Oh, tuan makan nasi goreng paprek. Tu dia. Lepas tu yang sebelah tu dia pula. Oh, dia terlupa bayar lagi RM2. Tulis ni, faham? Kita ni sentiasa ada bodyguard. Bodyguard kita malaikat, faham? Tu tandanya Allah ni sayang kat kita. Kemana kita pergi, Allah iringkan kita di hantar bodyguard. Faham? Allah sayang kat kita, kita pergi mana? Sentiasa ada CCTV, dia pancar kemana kau pergi. Aku perhatikan kau. Engkau susah, engkau senang ke engkau susah? Oh, engkau senang kau lupakan aku. Engkau susah kau baru ingatkan aku. Busuk punya orang. Selalu macam tu lah, faham? Kalau masa senang tak ingat Allah. Masa susah baru ingat Allah. Sakit kat hospital barulah. Astagfirullah. Baru nak istighfar. Masa sihat tak mau istighfar. Nabi Rasulullah number one masuk syurga. Istighfar tak boleh tinggal 70 kali. Pengeluh istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sahabat baca sekali. Seperti dia baca istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim 1000 kali. Kalau baca 3 kali, dah 3000 kali. Dapat kan? Muka dapat. Siapa baca lepas maghrib tadi? 3 kali. Mati sebelum subuh. Mati husnul khatimah. Penghulu istighfar ni kunci syurga. Kita semua mati. Yang datang masjid mati. Yang belajar tak tidur mati. Yang belajar tidur mati. Jumpa di alam barzakh. Jumpa. Kalau orang baik, mereka duduk di Ali. Orang tak baik, dia duduk di Sijin. Itu mereka bila tak kenal, dia tanya, Man anta? Siapa awak? Bila dia roh yang baik, dia jawab, Ana rohun salihun. Saya roh yang baik. Alhamdulillah. Bertemu di alam barzakh. Kuburlah di mana sekalipun. Di Madinah, di Makkah, di Australia, di Jepun, di Indonesia. Kuburlah kat mana sekalipun. Kalau dia orang baik, dia bertemu di negeri yang bernama Ali. Dia akan duduk di bawah teleh burung-burung yang hijau. Mereka berterbangan di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, mereka yang tak baik duduk di penjara yang bernama Sijin. Faham ya? Itu yang dikatakan roh-roh arwah-arwah tidak dibenarkan pulang. Yang dibenarkan pulang yang diiringi tanazzalul malaikatu waruh. Mereka diiringi oleh malaikat-malaikat Allah turun ke bumi. Di antara roh-roh yang beriman. Faham ya? Sikit lagi tuan-tuan, jangan risau ya. Nanti aku berhenti. Pukul 9 aku berhenti. Malam ni makan sedap. Kata diorang dia makan sedap sebab menyambut hari raya. Ya. Puasa sebulan, raya sebulan. Dapat hadis mana? Sampai kuliah pun tak ada Masjid Surau, tak ada kuliah. Kadang telefon ustaz, Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kuliah malam ni macam mana? Raya lagi, mana ada kuliah. Ustaz pun nak raya sebulan. Apalah, Nabi suruh raya sehari ya. Orang perempuan macam mana? Dah lah puasa tak cukup. Datang haid, mana cukup puasa? Puasa tak cukup, raya sebulan. Ingat tu, buat open house, buat rumah terbuka, menyambut hari raya. Kalau kita tak mampu, buatlah sekadarnya atau tak buat pun tak apa. Jangan sampai berhutang-hutang dengan orang. Nak tunjuk-tunjuk ke orang sampai berhutang-hutang buat apa? Sampai bergadai-gadai buat apa?
Sampai gadai bakal kemas bini. Nak sebab nak tunjuk ke orang. Bagi bapa yang mampu sama keduri kahwin. Keduri kahwin ni tengok pada banyak akhir zaman. Kenapa banyak pemuda-pemuda ramai tak nikah? Sebab hantaran mahal sangat. Hantaran sampai 20k. 30k. 40k ada. Dah lah budak perempuan ni bukan pandai apa. Kerja Quran tak pandai. Masak Maggi je tahu. Kalau 40k, 30k, pandai boleh baca kitab Iqna, kitab hikam dalam otak, doa hafal Quran. Budak perempuan ni, dia adab dengan suami, dengan mak beradab. Tak apalah 40k pun, 30k, 50k pun faham. Konok ngajar sini ya. Makin lama, makin ramai. Kita habis pukul 12 boleh. Datang masjid tadi pun lambatnya maghrib, pukul 12 ya. Dia mengaji tak ada lama, sejam lebih sejam. Dia mula batuk. Nanti seorang-seorang bangun tepuk perut. Dia tipu berjalan busuk berjalan, dia kata sakit perut tapi tak sakit perut Dia nak pergi isap rokok. Bulat. Habis rokok dia, minta rokok orang. Tapi habis dengan rokok dia. Siapa suka isap rokok, bangun tidur rokok, lepas makan rokok, ya, bangun pagi rokok, pergi pejabat rokok, ya, dekat traffic light jam, nanti motor rokok, nanti mati tengah isap rokok. Nabi cakap lah, siapa hidupnya apa dia suka buat? Dia suka baca Quran, mati tengah baca Quran. Siapa hidup tengah suka semayang, mati tengah semayang. Siapa hidup pergi berdakwah, mati dalam perjalanan berdakwah. Tengok, dalam Arab Ustaz Al-Murtada, mati berdakwah. Apa buat kerja agama? Kerana Allah, lillahi ta'ala. Dia akan mendapat ujian-ujian yang cukup berat. Seperti mana yang Rasulullah dapat. Rasulullah tuan-tuan, orang tarik dia daripada unta, jatuh, bajunya koyak. Sebab apa? Sebab sampaikan Islam. Orang kata Rasulullah ahli sihir. Orang kata Rasulullah penipu. Orang kata Rasulullah majnun, gila. Tapi Rasulullah terus berdakwah. Bapa saudara dia, Abu Jahal, tonyoh kepada Rasulullah semasa dia pemuda di padang pasir, tonyoh. Dia tak maki pun Abu Jahal. Tak maki. Ini Rasulullah. Hebat, akhlak dia cukup hebat. Kalau dia lalu ni dekat masjid ni, wangi pun. Kita lalu, borokok gedang garam. Wangi sebab dia kalau duduk tempat tu wangi. Siapa mimpi Rasulullah, tempat tidurnya harum. Siapa nak mimpi Rasulullah, kena banyak solawat. Siapa nak mimpi Rasulullah, tubuh kena bersih. Faham? Sebab Rasul ni manusia yang bersih, tak ada dosa. Dia dijaga. Allah jaga dia, dia maksum. Ni Rasulullah. Rasulullah ni hebat. Siapa tengok dia, tak jemu. Dia tengok, bila tengok Rasulullah, jatuh cinta. Itu dalam satu hadis pula menyebutkan, kata Rasulullah, kalau kamu tengok bini kamu, kalau kamu tengok isteri kamu, kalau kamu tengok ayang kamu, kamu tengok, kamu suka, kamu rindu, kamu suka, syurga bini kamu. Tengok, nanti kita balik tengok bini kita macam mana. Kalau kita tengok, tak ada lah. Ni Nabi cakap tak bohong. Dia sidik, dia bukan kazib. Nabi dia cakap benar. Nabi ni dia sidik. Nabi ni subhanallah hebat. Tentu banyak selawat. Kalau mimpi Nabi, jangan cerita kat orang. Jangan masuk kat Facebook. Alhamdulillah. Nanti dia anak mimpi Nabi. Nabi jumpa kat anak. Nabi pesan kat anak, jaga diri baik-baik. Banyak selawat. Bodoh lah. Mimpi Nabi, duduk diam-diam, tanya dengan ulama, tanya dengan Tok Guru. Benar tak saya mimpi Nabi? Wahai Tok Guru, tadi saya mimpi Rasulullah. Benar ke saya mimpi Rasulullah? Cerita lah, tanya. Orang dia macam mana, dia pakai baju apa, mukanya macam mana, dia cakap apa. Kalau kita mimpi Rasulullah, dia cakap satu Ana Muhammad. Ana Muhammad. Bukan orang lain cakap, itu Rasulullah. Rasulullah tu tengah duduk kat kedai Tom Yam. Tak. Rasulullah sendiri cakap, Ana Rasulullah. Siapa mimpi Rasulullah, cerita ahli syurga lah. Tuan-tuan, Rasulullah. Rasulullah makan 3 jari. 40 kunyah. Kita cuma makan kat bini yang 40 kunyah. Bawa kunyah ketiga, lauk habis.
Bini bantai lah. Rasulullah jumpa orang, dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia dulu bagi salam. Kita jumpa orang selamba. Mana? Macam abang kawasan. Ya? Jumpa orang bagi salam. Itu yang satu riwayat mengatakan, sahabat menyuruh sebalik pokok buah kurma. Sahabat baru Nabi dah kom. Ni Nabi lah. Ya, dia kalau gelak, suka sangat nampak gigi. Ini Rasulullah. Kita gelak sampai terkencing. Kencing. Tengok raja lawak sampai terkencing. Allah tak, dia gelak sangat, dia suka sangat nampak gigi sikit. Ini Rasulullah. Ya? Kalau dia marah sangat, timbul urat sini. Dalam satu riwayat. Bukan pipinya merah. Salah. Urat sini timbul. Yang selalu nampak, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Yang antara sahabat yang rapat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dia kata Rasulullah, Umar, fil jannah. Abu Bakar, fil jannah. Nanti kita depan pintu syurga, aku pegang bahu kau. Depan pintu syurga. Kita melihat, aku melihat dan kau melihat umatku. Yang mereka sampai tergelincir di jabatan sirat. Ini kata Rasulullah. Nabi-Nabi lain tengok dalam syurga. Rasulullah dia tak tengok dalam syurga. Dia tengok umat dia. Ya? Dekat jabatan sirat. Bawah api neraka. Jatuh 70 tahun baru sampai. Entah, ya. Yang Rasulullah pada satu ketika dia sedang buat tazkirah dengan sahabat. Sahabat kalau belajar bukan macam tuan-tuan. Nun duduk sana, nun duduk sini, duduk sana sandung. Apa belajar mana-mana orang suka sandung dinding? Itu tanda-tanda kematian. Sebab tulang belakang dah sakit. Bukan tuan-tuan sakit, aku pun sakit. Sebab apabila sendi-sendi sakit, itu tanda malaikat maut dah jumpa kita. Dia jumpa tengok. Dia tengahkan tanda. Malaikat maut jumpa kita, dia tengahkan tanda. Dia sakitkan sendi-sendi. Dia putihkan bulu-bulu. Bulu janggut. Bulu rambut dia putihkan. Tu malaikat tengahkan tanda. Itu tanda Allah sayang kita. Allah ni nak ambil nyawa. Dia bukan orang ambil. Dia bagi tanda. Dia putihkan rambut. Dia bagi tanda lagi apa? Dia luruhkan gigi. Dah rongak-rongak. Gigi cantik. Gigi palsu. Tipu. Orang lelaki bukan kadang pakai gigi besi. Orang pakai gigi besi bahaya. Duk kokak orang. Yang keempat, tanda dia diziarah, dia tanda malaikat maut ziarah dia Allah bagi tanda pula mata rabun. Pakai kacamata. Siapa pakai kacamata tu tanda mati dekat tu. Standby lah. Dekat. Standby lah. Tapi nak panjang umur senang rajin sedekah. Rajin berdoa, ud'uni astajib lakum, minta dengan Allah. Faham ya? Baiklah sikit lagi tuan-tuan, ya. Tadi kasih akan pekerjaan. Dan lagi kasih akan pakaian. Tengok kita semayang. Semayang baju tak cantik. Kalau pergi kerja, baju cantik, kemas, pakai tie. Spray kat mulut, spray. Spray, ketiak tak gubah. Ya? Kalau semayang tak gubah, semayang ganggu orang. Allah. Orang sebelah maki, busuk ketiak makan biawak. Sembayang tak wangi. Kalau pergi pejabat, kemain wangi. Pergi pejabat, pakai baju lawa-lawa. Kasut mahal-mahal. Kita sembayang bercakap dengan Allah. Allahu Akbar. Kena baju cantik. Baju kena lawa, kena pakai serban. Kenapa tuan-tuan madu pakai serban? Kadang tak boleh ikat, letak kat bahu ni. Apa kelebihan serban ni? Subhanallah, Nabi bagi serban 5. 5 Nabi. Kita beli topi keledar ada duit, beli serban tak ada duit. Pakai serban nak mati, dah mati jadi jenazah pun nak pakai serban buat apa? Masih hidup ni Kita yang satu tempat tu meninggal. Orang ni meninggal. Orang ahli keluarga cakap, mana jenazah ni ada satu tak cukup ni, pakaikan serban. Aku menyampuk Tak payah pakaikan serban. Masa hidup pakai topi keledar, sarung dengan topi keledar. Ya, masa dah mati nak pakai serban buat apa? Ya. Bila kita mati, bila kita meninggal, putus segala amalan, putus. Pakai serban tak dapat pahala dah. Nak baca Quran, mulut dah tak boleh bercakap dah. Nak sedekah dah tak boleh angkat dah tangan. Duit kat bank banyak. Masih hidup ni masih hidup. Kan Nabi cakap dah. Sesiapa yang ikut sunnah aku, bila dunia akhir zaman, dunia nak kiamat, satu sunnah 100 mati syahid.
Kalau semayang berjemaah pula, kalau mereka di dalam solat ikut sunnah, ikut satu sunnah diganda 70. Kayu sugi 70 satu rakaat, pakai serban 70, nikah bini lagi 70, kalau bini satu, bini dua, tiga, empat, banyak. Yang tu kena banyak ni, banyak bini boleh. Tak boleh. Tapi ingat tu, banyak bini, banyak ujian, ya. Banyak bini, banyak cubaan. Ya. Allah tahulah engkau ni boleh. Engkau ni boleh jaga isteri kau. Lepas tu aku bagi kau perempuan tu. Kita tengok sendiri, ya. Kenapa kita bercinta dengan perempuan tu? Kenapa Allah tak bagi kita nikah perempuan tu? Allah Maha mengetahui. Engkau tak layak jaga perempuan tu. Kau tak layak. Kalau kau kahwin, engkau bercerai-berai. Kalau kau kahwin, nanti adalah benda yang lain, benda yang tak baik berlaku. Aku bagi perempuan tu untuk orang lain. Belajar kitab tauhid, tuan-tuan, ya. Sikit lagi, belum lagi pukul 9. Relax, tuan-tuan. Sabar, bertenang, tarik nafas. Tarik. Tenang jiwa. Ni, pahala. Duduk 1 jam ni. Pahala semayang 1000 rakaat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Siapa dapat? Kita dapat. Isteri dapat. Isteri tak belajar. Duduk rumah. Duduk main telefon je. Main masak. Esok rumah siapa? Rumah terbuka. Isteri pun dapat pahala. Suami belajar. Isteri belajar. Suami tak belajar. Duduk isap rokok je. Isteri dapat, suami tak dapat. Padan muka. Kecuali dia niat untuk suami, baru suami dapat. Kalau dapat isteri solihah untuk isteri yang baik. Faham? Dia tak lawan suami, dengar cakap suami. Lepas itu suami ni dalam rumah kena cakap, satu benda boleh cakap, satu benda tak boleh cakap. Satu benda dia tak boleh cakap, bab cerai, bab talak, hati-hati. Jangan sekali-kali terkeluar daripada mulut bab cerai, talak. Belajar talak soreh, talak ruja'i, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis. Talak dipaksa, talak tidak dipaksa, talak kadang-kadang dalam keadaan mabuk, talak tengah tidur. Belajar apa talak? Satu lagi benda, suami boleh cakap. Dia kena cakap benda tu. Abang tadi pergi masjid tadi, lama apa? Ada makan ke? Ya, makan dengan rezeki. Kan? Ni lama balik kerja, lama-lama balik buat apa? Ada mesyuarat dekat pejabat. Iya ke? Iya. Abang telefon bunyi, ada perempuan lain, bini lain kan? Iya ada. Kat iya je. Kena jujur lah. Orang jujur selamat. Selamat jujur. Jangan mau bohong. Nak nikah lagi tu lagi, cakap bini jujur. Ayang, minggu depan abang nak pergi nikah. Ayang bagi tak bagi, abang nak pergi nikah. Bye. Boleh? Mampus ha. Aku cakap, aku buat. Faham? Aku bukan bini seorang. 3. Faham? Ada berani, ikut aku. Faham? Tak berani, jangan. Faham? Belum balik dah, dia seorang depan pintu. Pergi mana? Rumah bini pertama kedua. Jangan bohong. Cakap. Tak, abang pergi kedai Tom Yam. Kena cakap jujur lah. Faham? Jujur selamat. Faham? Sikit lagi tuan-tuan. Yang keenam, kasih akan perempuan. Semua kasih perempuan ni. Bukan tuan-tuannya, aku pun kasih perempuan. Betul dalam syurga Allah bagi perempuan. Bidadari. Itu yang belajar duduk jauh-jauh. Sebab yang cakap dia lelaki. Pun cakap dia perempuan. Duduk depan ni. Tengok ni, puas dada, berkopek. Lepas tu kita kena tengok perempuan. Kita tengok puas dada perempuan. Kadang dah tua, jalan tak larat, sakit gaut. Perempuan lalu, hilang sakit gaut. Lepas tu dalam syurga Allah bagi kita perempuan. Dia tak bagi pondan. Bagi perempuan. 1 bilik 70 bidadari. Fikir lah. 1 bilik 7,000 pintu. Okey ya. Sekali makan kekuatan 100 ekor kuda makan. Dia punya kekuatan nafsu. Untuk fikir lah. Nak pergi mana? Terbang naik kuda yang merah, yang bersayap, yang berkepak, disalut dengan buah delima yakut yang merah di dalam syurga Allah. Tengok orang kafir. Sebab apa itu nak tengok rumah-rumah orang Yahudi, dia punya rumah ada gambar-gambar kuda terbang. Sebab mereka tahu dalam syurga Allah ada kuda terbang. Kuda-kuda yang bersayap. Bidadari, subhanallah, dekat leher ada nama Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kita, leher kita, bini gigih. Kadang pakai serban ni. Ni ada tasbih. Allah. Kawan tengok sebelah. Subhanallah. Gigi leher merah kuat nafsu.
Nak gigit. Dia tak haram. Gigit leher tak haram. Tak haram. Bini gigit mana haram? Tak haram. Jatuh haram bila mengundang fitnah. Lepas tu kalau kena ada gigit, beli satu kain ni. Pergi masjid, tutuplah sini. Memang tak nampak kena gigit. Aku bawa dua, aku tak ada kena gigit. Ini kaedah lah. Jangan gigit-gigit sini. Tak nak mengundang fitnah, gigit tapak kaki tu. Belajar tu. Kasih akan perempuan. Itu yang Nabi beritahu, ulama beritahu. Umatku akan rosak disebabkan dua perkara. Pertama, tentang harta. Kedua, tentang perempuan. Tuan-tuan. Bersisa. Kenal siapa bersisa? Ahli ibadah. Kalah dengan perempuan. Itu pun digoda oleh syaitan. Iblis laknatullah. Iblis jahat, syaitan jahat. Dalam ni, jin pun banyak, malaikat pun banyak, syaitan pun banyak. Kalau kita punya mata mengantuk, syaitan taruh celak. Mengantuk. Siapa tidur tu, kena celak syaitan. Jangan cakap ada, kena celak syaitan tu. Hoi. Nanti dia marah, dia lempang nanti. Siapa yang dia ustaz ceramah, dia pun ceramah. Dia dah kena ginju syaitan. Siapa ustaz ceramah, sakit-sakit sendi, kejap-kejap lengah, bersida, berunjuk, itu syaitan dah ketuk dia punya lutut dengan tongkat. Siapa lengah-lengah, tukar-tukar tempat duduk, syaitan dah ketuk tongkat tu. Syaitan ilmu power, tuan-tuan. Lubang mana dia boleh masuk? Syaitan ni, yang dia paling takut, buah kurma. Tak boleh, dia benci buah kurma. Yang dia takut air Zam-Zam. Dia benci air Zam-Zam. Orang yang dia benci, orang soleh. Kayu dia benci, kayu sugi. Nama dia tak boleh sebut, nama Rasulullah. Ni yang kelemahan syaitan. Benci dia. Tuan-tuan. Minyak dia tak suka, minyak kasturi kijang. Tu baru ni, ada seorang sahabat. Rumah dia masuk jin. Bini dekat rumah tak mau kami rumah. Tak mau kami rumah. Dia kata rumah dia bersih sangat. Padahal rumah dia kotor, tak bersih rumah. Bila dia nak tidur, bini nak tidur, ada satu suara datang. Hai, baru nak tidur kan? Dia tutup selimut, ada satu suara dia cakap. Hoi, takut ke? Entah, suara jin. Dia tak kemai rumah, jumpa aku. Ustaz tolong Ustaz. Jumpa aku bagi kasturi kijang. Ambil kasturi kijang ni, kau masuk dalam air, sifat, ambil garam setengah cubit, masuk dalam air, dah bagus air Zam-Zam, tak ada air Zam-Zam, air mineral ke air sungai ke air hujan ke air kolah masjid pun bagus, sebab air kolah masjid ni orang-orang alim banyak berduduk dalam pun. Ambil, masuk kasturi kijang 7 titik, masuk kacau, baca Fatihah 7 kali, 3 kali, baca surah An-Nas 3 kali, surah Ikhlas 3 kali, baca selawat syifa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wasallam 7 kali atau 3 kali. Baca bismillah la haula wala quwwata illa billah 7 kali. Embus yang air. Buat air, spray dalam rumah. Dia spray, tuan-tuan. Bini dia sedar. Bini kata apa? Bang, baru saya perasan rumah kita ni buruk rupanya. Rumah kita ni banyak sampah. Yalah, itu kau tak sapu sampah pun. Tu tidur, makan tidur. Dia macam kena gangguan. Spray. Rumah dia cicak pun tak ada. Dah kelebihan ni minyak kasturi kijang ni. Cicak besar-besar pun lari. Ini kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kalau sapu ni, hidup, dia mencerdikkan akal. Dalam ni ada dalam hadis. Bukan cerita dongeng. Ni bukan minyak Bosch. Bukan minyak hitam ni. Bukan minyak hitam. Tuan tengok minyak hitam lah. Ada minyak hitam kuning bukan. Ada hadis. Siapa menghidu? Mencerdikkan akal. Siapa menghidu? Dia menenangkan jiwa. Siapa menghidu? Menghilang panah baran. Seperti dalam rumah, aura kasih sayang. Siapa menghidu? Petah berpidato. Tengok aku cakap. Tadi aku sebenarnya aku ceramah, kehidu. Nampak aku ceramah. Nampak? Dia menghidu, tak takut orang. Berani dengan orang. Ada kat luar tu boleh ambil seorang satu, tapi dah ambil bayar. Ambil belah, kejar ni. Tak mahal pun, RM20. Ada dalam hadis, tuan-tuan. Aku ke rumah sentiasa ada minyak ni, letak kat rumah. Aku ada anak baby umur 7 bulan. Kadang-kadang malam-malam nangis, bini aku sapu kat anak aku. Sapu sini, dia diam. Bagi hidup sikit, dia. Kadang aku nangis pun, dia sapu. Ni kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil. Ni adalah hadis, tuan-tuan. Ini memang original kasturi kijang. Daripada perut kijang. Dekat sini tak ada. Dia kijang luar negara. Mesir, Yaman, Rusia. Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa kisah kasturi kijang ni? Ini kasturi kijang.
Dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar kata Syekh Ibn Hajar tak silap dia Nabi Adam tengah bermunajat kepada Allah. Datang malaikat Jibril bawa bunga daripada syurga Allah. Bagi Nabi Adam. Bagi Nabi Adam kijang lalu. Kijang lalu Nabi Adam bagi kijang dia makan bunga ni. Itu yang mengeluarkan kasri-kasri daripada perut kijang. Tuan-tuan, ya. Inilah wangian syurga. Lagi 2 minit dah berhenti lah. 2 minit. Dah 8:58. Tuan-tuan, jangan risau, Lagi orang cerita dunia, kasih akan dunia, hatinya lalai, kasih akan isi rumah. Cinta perabot. Siapa cinta perabot? Orang perempuan cinta perabot. Kadang kursi tu elok lagi, hutang kursi lagi. Petaih elok lagi, tukar petaih baru lagi. Itu yang pada hari raya semua nak tunjuk ke orang. Bila tunjuk ke orang, sampai jiran sebelah pun nak berhutang. Itu yang bini jiran sebelah cakap dengan suami. Baby, nak petaih macam sebelah tu. Baby, nak kursi macam sebelah tu. Minta kat baby. Itu hutang. Itu yang nak lalu kedai perabot malu takut. Lalu hutang banyak kat kedai perabot. Nak lalu tak berani. Lalu je. Haji, perabot itu tak ada bayar lagi Kursi dah patah tak bayar lagi. Orang banyak hutang ni susah kan? Susah. Nak lalu kat kedai orang, malu. Nak jumpa orang, malu. Macam kita lah, kita berhutang dengan Allah, kita malu dengan Allah. Apa kita berhutang dengan Allah? Tinggal solat, itu berhutang dengan Allah, kena ganti solat. Tinggal puasa, berhutang dengan Allah, kena ganti puasa. Ingat tu siapa tinggal semayang, ganti semayang. Jangan lonang sayang. Dulu masa ada rock, ada setan, ada toyo dulu. Duk tinggal semayang, bersukan tak semayang, jalan-jalan tak semayang. Jumpa dating dengan makwa sambil tak semayang. Ada pelik, dating buat benda haram, buat juga. Semayang juga. Allah. Tu semayang laju, orang lari makwa lah. Kerana siapa masih suka lagi buat benda haram, semayangnya sah. Allah tak terima semayang dia. Sama lah siapa yang suka mengumpat, semayang juga. Mengumpat juga. Semayang sah, tapi Allah tak terima semayang dia. Sama lah macam orang perempuan, semayang juga. Tapi dengan suami dia rahaka, tak dengar cakap suami. Semayang dia sah, tapi Allah tak terima semayang dia. Dah pukul 9 dah. Berhentilah Berhentilah daripada tuan-tuan tengok aku tak puas hati, biar aku berhenti daripada dalam hati ni cakap yang tak elok. Apa Ustaz ni? Siapa panggil Ustaz ni? Nanti dia lepas ceramah aku nak jumpa orang ni. Siap lah. Abang Azmi mampu Dia buat kerja agama tak boleh takut. Tuan-tuan, tak boleh takut. Aku ceramah orang terbalik meja ni pernah. Aku keluar, orang pegang tengok. Pak! Ustaz! Kenapa Ustaz bagi tahu? Orang tak semayang ni, nanti dalam kubur jadi babi. Jangan cakap babi, cakap hinzir lah. Babi hinzir sama lah. Allahu Rabbi. Dalam kitab kata babi-babi lah. Kita jangan sebut babi tak. Sebut hinzir lah. Babi hinzir cakap Arab. Sama. Bodoh cakap kita. Cakap bodoh, cakap Banjar, bungul. Cakap Jawa bodoh, goblok. Cakap bodoh Arab, jahil. Faham? Cakap orang putih, bodoh apa? Stupid. Betul? Aku pun tak pandai orang putih. Kena faham tu. Cakap Arab kena pandai. Tak ada. Ene, unte, ane, kude, kurme. Itu tu. Itu yang pergi ke Arab, Pak Arab tanya, Mak smoke? No smoke. Mampu Mak smoke, siapa nama kau? Siapa nama awak? Cakap no smoke, rokok tak ada. Mampu nak cukup sampai sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan jangan marah kat aku. Aku cakap ni tak ada niat kat rumah pun. Aku cakap ni kerana Allah SWT. Mana yang betul, tuan-tuan ambil Mana yang tak betul, tuan-tuan buang. Ada ayat Quran ada salah, tuan-tuan tegur. Hadis ada tersilap, tuan-tuan tegur. Hukum dan hakam ada salah, tuan-tuan tegur. Aku menerima teguran. Mana yang salah, tuan-tuan tegurlah. Jangan biarkan aku, nanti aku terlajak. Dekat luar tu tuan-tuan, ada minyak kasturi kijang, ada madu lebah. Madu lebah ni bagus. Kalau tuan-tuan yang beramal untuk suami isteri, ambil bawang putih 5 biji, buang kulit, bakar. Dah bakar dekat dah tonggas tu, masuk dalam cawan, rendam dengan madu, 3 sudu rendam.
Contoh malam ni nak bersama, tadi petang pukul 6 dah rendam dah. Nanti pukul 11 nak bersama, pukul 10 makan. Tapi jangan pukul 10 makan, pukul 11 tunggu bersama. Jangan, tak jadi. Jangan gelojoh sangat. Dah makan, tengok Power Rangers macam mana. Tapi ingat tu, faham ya? Jangan makan ubat-ubat kuat yang tepi-tepi jalan ni. Kita tak tahu, dia masuk benda-benda haram, faham? Tentang masuk telur biawak ke telur apa lah, faham? Ya? Benda-benda haram, faham? Kita makan ikut sunnah. Madu adalah sunnah, faham? Makan. Ya, itu bawang dia walaupun dia berbau, asal hukum dia makruh. Untuk pengubatan maka boleh ya. Baiklah, saya cukup sampai kat sini. Ada rezeki banyak umur, jumpa lagi tu ada tabung aku. Terimalah untuk sekolah. Ya, untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, untuk anak luar nikah, baby dapat Quran, untuk orang gila, untuk bayar bil lapis sekolah, apa semualah. Ya, insya-Allah ada rezeki banyak umur, kita jumpa lagi, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut fa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.